Hari ketiga persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah antara fokus dari negeri di bawah bayu. Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu teruskan dengan laporan yang telah disediakan. Silakan Rita. Baik Sahih, proses perbincangan, rundingan dan pelaksanaan hak-hak Sabah dalam Perjanjian Malaysia 1963 MS63 masih berlangsung dan perlu melalui beberapa peringkat yang melibatkan aspek perundangan, pentadbiran kewangan, struktur organisasi dan perkara lain menerusi Majlis Tindakan Pelaksanaan MS63 yang dipengerusikan Perdana Menteri. Menurut Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, ketika ini 7 perkara berjaya diselesaikan dan telah dilaksanakan, antaranya penyerahan kuasa ke atas pentadbiran Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Kerajaan Negeri Sabah selain penyerahan kuasa kawal selia gas dan pembekalan elektrik. Sementara itu, pelaksanaan pemberian khas daripada Kerajaan Persekutuan masih dalam perbincangan dan Kerajaan Negeri mengekalkan pendirian. Jumlah pemberian khas adalah bersamaan 40% daripada amaun hasil bersih yang diperolehi Kerajaan Persekutuan dari Sabah. Datuk Nizam menyatakan demikian dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Kota Kinabalu. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP komited untuk meningkatkan bilangan skim rumah projek perumahan rakyat PPR di negeri ini. Menterinya Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata pihaknya juga akan mengkaji keperluan untuk melaksanakan skim sewa beli bagi projek tersebut mengikut kesesuaian. Kalau kita lihat jumlah unit PPR yang ada di negeri Sabah setakat ini cuma setakat 20,000 lebih unit dan pemohon-pemohonnya sudah jauh melebihi daripada bilangan yang tersedia ada. So kalau kita bagi rent to own, tiada peluang nanti yang lain untuk mendapatkan unit PPR ini. Beliau menjawab soalan adun dilantik Datuk Suhaimi Nasir dalam sesi soal jawab persidangan Dun Sabah. Setakat ini kesemua 32 PPR di bawah kawal seliaan KKTP adalah berstatus sewaan sahaja. Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS akan terus memberikan bantuan sokongan untuk menaik taraf dan membaik pulih produk-produk pelancongan luar bandar, terutamanya kawasan yang menjadi tumpuan pelancong. Komitmen itu sebagai persediaan Tahun Melawat Malaysia tahun 2026. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew menyatakan demikian dalam ucapan penggulungan kementeriannya. Tambah Datuk Christina, selaras dengan peruntukan Belanjawan Negeri 2024, kementerian komited untuk memastikan sektor pelancongan negeri terus berkembang serta alam sekitar dan warisan budaya terpelihara dan dipulihara. Justru kementerian bersama 6 jabatan dan agensi di bawahnya merancang program-program berkaitan pelancongan, kebudayaan dan alam sekitar untuk pelaksanaan pada tahun 2024 dengan sebaiknya. Selain itu, kementerian juga komited menyumbang ke arah pemulihan ekonomi negeri seiring dengan pertumbuhan dan pengukuhan sektor pelancongan secara global dan juga pelan pembangunan Sabah Maju Jaya. Pelbagai program pembangunan belia dan sukan akan dilaksana Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS melalui peruntukan 100.17 juta ringgit dalam Belanjawan Negeri Sabah 2024. Antara program yang akan difokuskan ialah meningkatkan kemahiran dan keusahawanan belia serta kepimpinan dan pembangunan belia selain memperbaiki infrastruktur dan penyediaan kemudahan sukan. Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Angin dalam ucapan penggulungan kementeriannya berkata, dalam usaha meningkatkan kemahiran golongan belia, KBSS akan berkolaborasi dengan kementerian dan agensi kerajaan negeri dan persekutuan berkaitan untuk memastikan wujudnya penyelarasan dari segi penganjuran kursus. Melalui kolaborasi itu, beliau yakin tidak akan berlaku lagi pertindihan jenis kursus selain menghasilkan data yang lebih tepat dan empirikal.
Tambah Datuk Elron, bagi memastikan belia aktif berpersatuan, kementerian menyediakan bantuan kewangan berupa grant bagi membolehkan mereka melaksanakan program-program pembangunan belia. Ketiga ini terdapat 19 badan beruniform dan tidak beruniform di bawah gabungan Majlis Belia Sabah, manakala 1,023 persatuan atau kelab belia akar umbi berdaftar dengan pejabat pendaftar pertubuhan belia. Punca kelewatan dalam menyelesaikan pembaikan laluan kereta api di Beaufort Tenom yang terjejas tanah runtuh sejak November 2022 adalah bersifat kontraktual. Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS dinasihatkan untuk tidak melaksanakan kerja-kerja baik pulih tersebut disebabkan oleh ikatan kontrak yang masih berkuat kuasa untuk kerja penaik tarafan berkenaan. Menteri Kerja Raya Datuk Insinyur Shahilmi Yahya berkata, sehubungan dengan itu, JKNS telah mengemukakan cadangan kerja pembaik pulihan berjumlah 4.7 juta ringgit kepada Kementerian Pengangkutan pada Disember 2022 untuk membaik pulih kerosakan berkenaan. Peruntukan tersebut telah diluluskan pada 15 Ogos 2023. JKNS dilantik sebagai agensi pelaksana pada 7 September 2023 dan tindakan segera dilaksana dengan penyediaan dokumen tender pada 3 November lalu. Datuk Shahilmi menjawab soalan tambahan adun dilantik Datuk Seri Panglima Yong Teck Lee mengenai punca kelewatan kerja pemulihan dan pembaikan laluan kereta api di Beaufort Tenom. Terdahulu menjawab soalan adun sama mengenai status pembaikan laluan kereta api berkenaan, Pembantu Menteri Kerja Raya Datuk Robert Tawik memberitahu perkhidmatan kereta api di sekitar Pangi ke Tenom sejauh 11 km berjaya dipulihkan pada 22 November 2022. Sementara laluan Halogilat ke Rayo sejauh 9 km dipulihkan pada 21 Jun 2023. Baik, setakat ini perkongsian dari negeri di bawah Bayu. Terus ikuti lebih banyak perkembangan semasa dalam negara bersama Sahih. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Terima kasih Rita.